Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan teruskan lagi pembelajaran pendidikan Islam di dalam bidang Al-Quran. Hari ini kita akan melihat satu surah, iaitu unit 2, surah Ad-Duha. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan teruskan bacaan surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Seterusnya kita baca di muka surat sebelah. Naim tentu sudah tahu bahawa surah Ad-Duha merupakan surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah dan mengandungi 11 ayat. Surah ini dinamakan Ad-Duha kerana Allah telah bersumpah dengan waktu zuhar di permulaan surah. Jadi surah ini dimulakan dengan disebutkan waktu duha, iaitu wad-duha. Okey, tengok nombor 2. Ya ayah, ustazah ada menceritakan tentang sebab penurunan surah Ad-Duha. Surah ini merupakan satu penafian Allah terhadap tuduhan orang kafir yang mengatakan bahawa Allah telah membenci dan mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana telah lama tidak menurunkan wahyu. Jadi salah satu cerita yang diceritakan dalam surah ini, ibrahnya adalah pengajarannya adalah Allah SWT mengajar Rasulullah SAW supaya jangan bersedih dan jangan bersabar. Kerana surah ini merupakan surah yang diantaranya yang lambat diturunkan selepas surah yang sebelumnya. Ada ulama mengatakan surah ini lambat 3-4 hari, ada sampai seminggu, ada ulama yang mengatakan bahawa surah ini lambat diturunkan sehingga ada yang mengatakan sehingga 6 bulan. Jadi Rasulullah SAW di dalam sehariannya setelah dilantik sebagai Rasul dan Nabi, setiap hari mungkin ada surah-surah ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi dikisahkan surah ini lambat turun. Jadi orang-orang kafir, musyrikin, mereka mengambil poin ini. Mereka mengatakan sudah dah Allah sudah tidak sayang kepada Rasulullah SAW. Mungkin Rasulullah SAW ada buat silap. Macam tu kisah dia. Sehingga kan ada seorang isteri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, dia telah mensindir kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahawa barangkali si Jibril itu tidak lagi datang berjumpa dengan Nabi. Nabi ini, malaikat Jibril ini ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Tetapi lama malaikat Jibril tidak bertemu dengan Rasulullah SAW untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi poin ini diambil oleh pihak kaum musyrikin Quraisy. Orang kafir Quraisy ini mengatakan Rasulullah SAW tidak lagi menerima wahyu daripada Allah SWT. Jadi Nabi Muhammad SAW bersedih.
Jadi dalam keadaan Nabi Muhammad, keadaan dia bersedih, mungkin Rasulullah SAW dia rasa sedih, mungkin dia merasai mungkin ada kesilapan daripada diri dia, sebab tu Allah tak turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi pengajaran ayat di sini untuk mengajar kepada kita, walaupun Nabi Muhammad SAW dia seorang Nabi yang maksum, yang terpelihara daripada sebarang dosa, baginda pun merasakan diri dia ada salah. Jadi kalau diri kita manusia, lebih-lebih lagi lah ada kita melakukan kesalahan, sama ada sedar ataupun tidak sedar. Jadi dalam pengajaran ayat ini menyuruh kepada kita, dalam surah ini menyuruh kepada kita supaya kita sentiasa bermuhasabah kepada diri kita dan memohon pada Allah SWT agar mengampunkan dosa-dosa kita. Sebenarnya Allah SWT tidak melupakan Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya surah ini diturunkan dan menafikan tentang dan menafikan bahawa Allah itu telah membenci dan mengabaikan Rasulullah SAW kerana telah lama tidak menurunkan wahyu. Jadi kita melihat lagi dalam surah ini, dalam tafsiran surah yang ini ada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, demi waktu duha. Jadi Allah SWT bersumpah demi waktu duha, iaitu di waktu manusia, orang dah bangun tidur dah. Waktu duha ni waktu pagi, orang dah bangun tidur dah. Kalau waktu fajar, Allah SWT pernah bersumpah dalam waktu fajar, wal fajri wal asri, pada waktu asar. Dan dalam surah Ad-Duha ni Allah SWT bersumpah demi waktu duha, yang mana waktu duha ni manusia dah bangun, sibuk dengan aktiviti harian mereka, pergi meneruskan kehidupan dengan kejayaan masing-masing. Jadi waktu ni Allah SWT telah bersumpah. Wal laili idza saja, dan malam apabila ia sunyi sepi. Waktu malam apabila ia sunyi sepi. Jadi adanya siang, adanya malam. Begitulah dengan kehidupan manusia. Ada dalam keadaan manusia itu dalam keadaan kata apa? Gelap gelita, hatinya gelap gelita ataupun dirundung masalah. Dan begitu juga dengan peraturan malam. Malam yang terang, malam yang gelap disusuli dengan siang yang cerah. Begitu juga kehidupan kita manusia. Kadang-kadang ada masalah. Dalam diri kita ni ada masalah, ada melakukan dosa. Jadi Allah SWT suruh keluarkan masalah kita itu. Begitulah diibaratkan dengan terangnya cahaya pada waktu pagi. Jadi setiap kesedihan itu dapat diubati dengan kegembiraan. Begitulah juga dengan peraturan alam ini. Pada waktu malam ini akan bertukar menjadi siang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad tidaklah meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang telah dituduh oleh orang musyrik. Jadi orang musyrik telah menuduh, mereka telah mengatakan bahawa Allah SWT ini telah meninggalkan Nabi Muhammad, mengabaikan Nabi Muhammad SAW kerana banyak hari dah ayat-ayat wahyu, surah-surah tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah SWT menafikan perkara itu. Jadi dalam kehidupan kita, kita boleh relate, kita boleh kaitkan dengan diri kita. Rasulullah SAW dia sentiasa menunggu wahyu daripada Allah SWT. Begitulah juga dengan kita. Sebagai orang Islam, kita mestilah sentiasa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita tak baca Al-Quran dalam masa 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin kita ada masalah. Masalah hati kita tidak ingat kepada Allah. Jadi tanda kita nak ingat kepada Allah, kita hendaklah sentiasa membaca Al-Quran. Begitulah juga dengan Nabi. Allah SWT dia lambat sikit, dia postpone sikit, dia tangguhkan sikit ayat-ayat ataupun surah untuk diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW dia berasa macam diri dia ni mungkin ada melakukan kesalahan. Mengapa Allah SWT tidak menurunkan ayat padanya? Jadi sambungan ayat lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik daripada permulaannya. Seterusnya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda,
dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha berpuas hati. Jadi Allah SWT ni dia tidak lupa pada Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad SAW seorang yang awalnya yatim piatu, tetapi Allah SWT telah mengangkat baginda yang yatim piatu, yang buta huruf. Allah SWT mengangkat baginda jadi seorang Rasulullah SAW yang lebih baik daripada permulaannya. Begitulah Allah SWT jika dia hendak mengkehendaki sesuatu, pasti akan berlaku, walaupun perkara itu kita nampak sebagai perkara mustahil. Jadi dalam kehidupan kita seharian kita, walaupun ada sesuatu yang sukar untuk kita tempuh, namun kita mestilah berusaha dan berikhtiar dan berdoa, bertawakal pada Allah SWT, dan Allah SWT lah sebaik-baik penolong menyelesaikan masalah kita. Alam yajidaka yatiman fa'awa, bukankah ia mendapati engkau yatim piatu lalu ia memberikan perlindungan. Rasulullah SAW pada awalnya adalah merupakan seorang anak yang yatim piatu, maka Allah SWT lah yang memelihara Rasulullah SAW daripada ancaman-ancaman musuh-musuh Islam. Kerana kita melihat peristiwa hijrah Rasulullah SAW sentiasa dikepung oleh orang-orang musyrikin untuk membunuh baginda yang hendak menyebarkan dakwah agama Islam yang tercinta ini. Seterusnya, wa wajadaka dhallan fahada, dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah, petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Wa wajadaka ilan fa'ana, dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Fa ammal yatima fala taqhar, oleh itu adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Jadi dalam pengajaran surah ini juga ada ibrahnya. Pengajarannya adalah kita menghendaki kepada kita supaya tidak mengherdik ataupun menghina mana-mana anak yatim dan berlaku kasar kepada mereka. Jadi kita kena lihatlah ada di antara kawan-kawan kita yang tidak mempunyai ibu, ada kematian ibu ataupun ayah, mereka itu digelar sebagai anak yatim. Dengan anak yatim ini Allah SWT telah mengajar adab kepada kita untuk berlaku buat ihsan, berlaku sopan santun, menyantuni orang-orang anak yatim ini, walaupun mereka ini kawan-kawan kita. Hendaklah kita bercakap baik dengan anak-anak yatim, kerana ini adalah perintah daripada Allah SWT. Wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun orang yang meminta bantuan pimpinan maka janganlah engkau tengking herdik. Kalau ada orang yang datang kepada kita meminta satu bantuan, janganlah kita herdik kepada mereka, jangan kita tengking kepada mereka. Satu, anak yatim dengan tengking. Yang kedua, orang yang minta tolong pada kita, jangan kita herdik ataupun kita memaki mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebut dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat masa, nikmat wang ringgit, nikmat kita senang beribadat kepada Allah, kita mestilah nikmat rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, makan minum kita, pakaian kita, tempat tinggal dan sebagainya lah. Banyak nikmat Allah kurniakan kepada kita ni, tak terhitung lah. Jadi kita mesti kenang segala nikmat Allah SWT itu. Kita duduk, kita berfikir, kita kena fikirkan segala nikmat Allah itu, dan kita kena bersyukur ke atas apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Lebih-lebih lagi Allah kurniakan kepada kita ini nikmat iman dan Islam, di mana kita ini telah dilahirkan sebagai seorang Islam. Jadi pada muka surat 32-30 ini, mari kita hayati intisari dan pengajaran surah Ad-Duha yang disampaikan menerusi radio ini.
Yang pertama sekali, intisari surah Ad-Duha, Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda akan diberikan kegembiraan yang besar di akhirat kelak berbanding di dunia. Yang kedua, menggambarkan nikmat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti perlindungan semenjak kecil dan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, Allah juga mengingatkan manusia supaya menyantuni anak yatim, membantu orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan, serta menyebut segala nikmat yang diberikan sebagai tanda bersyukur, sebagai tanda syukur. Seterusnya, pengajaran surah, orang yang berusaha akan berjaya. Yang kedua, kita hendaklah menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Yang ketiga, sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Rumusan, dalam surah Ad-Duha, Allah menceritakan nikmat-nikmat kurniaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini sebagai dalil ketinggian dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Seterusnya, di dalam buku aktiviti, mari kita melihat soalan-soalan yang ada di sini. Soalan yang pertama, di manakah surah Ad-Duha diturunkan? Surah Ad-Duha diturunkan di Makkah ataupun di Madinah? Jawapannya ialah di Makkah, di Makkah. Surah Ad-Duha ini mengandungi dan diturunkan di mana? Mengandungi 11 ayat dan diturunkan di Makkah. B jawapannya. Yang ketiga, maksud Ad-Duha ialah demi waktu duha ataupun demi waktu petang. Jawapannya ialah demi waktu duha. Waktu duha iaitu waktu solat duha lah. Waktu solat duha itu iaitu waktu matahari tinggi segala, segala. Dan disunatkan kita untuk sembahyang sunat duha. Nombor 4, berapakah jumlah ayat di dalam surah Ad-Duha? 11 ayat. Sama aja ni lah ayat. Kata apa, soalan nombor 2 dan nombor 3 ni sama aja. Nombor 5, mengapakah surah ini dinamakan Ad-Duha? Allah telah bersumpah dengan waktu duha ataupun diturunkan ayat ini pada waktu duha. Kerana Allah SWT bersumpah dengan waktu duha. Nombor 6, surah ini telah menjelaskan satu penafian Allah terhadap tuduhan yang mengatakan bahawa Allah mengabaikan Rasulullah SAW kerana telah lama tidak menurunkan wahyu. Surah ini telah menjelaskan satu penafian Allah terhadap tuduhan orang mukminin ke orang musyrikin. Jawapannya orang musyrikin, orang kafir musyrikin. Jadi inilah poin, orang musyrikin dia mengatakan Allah SWT telah mengabaikan Rasulullah SAW kerana lama dah tidak Rasulullah SAW tidak membacakan wahyu kepada orang Islam, tidak membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah turunkan. Jadi ada ulama mengatakan seminggu, ada yang mengatakan beberapa bulan, ada yang mengatakan sampai 6 bulan Allah SWT tidak menurunkan surah. Jadi ini merupakan poin orang musyrikin untuk mengatakan Allah SWT mengabaikan Rasulullah SAW. Nombor 7, surah ini juga mengingatkan kita supaya menyantuni anak yatim. Jawapannya, membantu orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan. Nombor 8, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ayat tersebut jelas menerangkan tentang nilai sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Jawapannya. Kemudian nombor 1, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrikin. Tidak meninggalkanmu, tidak meninggalkanmu. Inilah jawapannya, tidak meninggalkanmu. Nombor 2, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik. Lam le ba ya habis lebih ba alif hamzah ya qaf, lebih baik bagimu daripada permulaan.
Nombor 3, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha. Nah, alif ain, alif nga, eng, kaf alif wa ka, engkau redha. Ra re dha dha redha. Nombor 4, alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu? Ya ta ya mim tim yatim, pa ya alif pia, tawatu piatu. Lalu ia memberikan perlindungan. Nombor 5, wa wajadaka dhalan fahada. Dan didapati engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah petunjuk. Nah, hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Ha hida alih da ya hayah hidayah petunjuk. Nah, ta wa nun tun, jim wa qaf juk petunjuk. Okay, jadi alhamdulillah kita telah habis latihan untuk kefahaman surah Ad-Duha. Saya harap kamu dapat membaca dengan baik. Kalau boleh, dapat menghafaz surah Ad-Duha dengan baik. Seterusnya, kamu dapat memahami tafsiran daripada surah ini dan mengambil pengajaran daripada surah Ad-Duha ini. Sekian dahulu kelas pada pagi ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.